Hai, saya Sudin Saleh. Okey, hari ni kita nak bincangkan tentang fungsi stop limit. Macam mana cara menggunakannya, apakah dia dan macam mana cara menggunakannya dan soalan-soalan berkait. Walaupun kita dah pernah buat tutorial dalam bentuk blog dan juga ada video yang M+ dah sediakan, tapi masih ada ramai yang ada beberapa soalan. Jadi kita buat satu video ni, kita buat tutorial lagi sekali beserta penerangan dan juga perkara-perkara yang berbangkit lah, soalan-soalan yang biasa orang tanya. Okay, first thing first, kita kena faham lah stop limit ni apa. Stop limit ni biasanya diguna pakai untuk yang by default lah, selalu yang orang faham. Contoh kalau dia dah beli saham kalau dah beli saham, lepas tu dia nak standby satu paras, yang dipanggil stop limit ni. Kalau kita cakap stop limit untuk sell, so let's say kan masa dia beli saham tu dia dah ada trading plan kan, dah ada trading plan. Okay, nanti siapa yang belum faham trading plan tu apa, boleh tengok video tentang cara membuat trading plan yang saya dah pernah buat sebelum ni. Saya pastekan link dekat ruangan description video ni. Okay, let's say kita dah ada trading plan, kita dah beli satu saham, dan kita ada paras cut loss kita. So let's say kalaulah harga saham tu nanti tiba-tiba turun, menyentuh paras cut loss level tu, kita nak sistem automatic tolong jualkan. Jadi tanpa kita, kadang-kadang kita tak sedar tengah buat kerja, so kita tak monitor saham kita, tiba-tiba jatuh. Jadi kita takut dia jatuh terlalu banyak, so kita nak kalau dia sampai paras tu dia auto sell. Itu adalah maksudnya. Okay, kita tengok macam mana cara nak menggunakannya. Okay, first kita ambil contoh lah. Let's say kita ambil satu contoh saham. So contoh yang super short term. Okay, let's say kita tengok Wellcall. Okay, contoh macam ni lah kata. Let's say kita assume yang kita ada saham ni, kita dah beli, tapi kita nak ride lah the trend ni. So let's say kita kata ini mungkin para support RM1.18. So let's say kita kata kalau harga saham ni jatuh di bawah 118, iaitu mungkin kita nak letak cut loss level kita RM1.17, sistem tolong auto jual. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak buat. Okay, first anda mesti ada saham ni dulu. So kalau tak ada saham tu, tak boleh nak set lah. Saham tu mesti dah berjaya dia beli dan ada dalam portfolio anda, baru boleh buat stop limit untuk sell ni. Okay, so assuming saya ada saham tu. Okay, kita carilah let's say saham Wellcall ni saya ada. Okay, now saya nak set stop limit. Macam mana nak set stop limit tu? First, kena klik dekat butang sell ni. Klik dekat sini. So kita akan nampak macam ni kan. Jadi ini kalau kita nak sell biasa, kita terus key in berapa lot yang kita ada. Katalah kita ada 20 lot dan kita letak terus harga kita nak jual. Tapi sekarang kita nak cakap tentang stop limit. Okay, kalau anda klik kat sini, tak boleh kan? Tak boleh. Sebab yang ini adalah fungsi sell yang biasa. Jadi kalau step limit, first step pertama, anda kena tukar dulu. Klik dekat arrow ni, kat sebelah limit ni, klik kat sini. Kena tukar kepada stop limit. Barulah butang ni ada. Okay, now bila dah jadi macam ni, saya boleh key in untuk jual pada stop limit. So pada cut loss punya price. Okay, jadi cara dia macam ni. Stop price ni apa? Stop price ni adalah dia mengikut formula yang macam dalam programming tau. So lebih kurang macam tu. So idea dia macam ni. So kita punya cut loss level tadi berapa? RM1.17. Okay, dia macam ni. So let's say stop price ni kita tak apa. Formula dia macam ni. Kalaulah harga saham Wellcall ni nanti turun mencecah paras stop price, berapa stop price? So letaklah RM1.17 tadi kan. So kalau dia turun dan harga saham tu nanti mencecah RM1.17, tolong automatic jual, queue untuk jual pada harga price ni. Price ni set lah RM1.17. Yang ni yang paling simple. So formula dia lain sekali kalau harga saham tu turun mencecah harga RM1.17, tolong automatic queue jual pada RM1.17. Jadi validity ni kalau anda nak set untuk hari tersebut je. Tapi biasanya kalau kita kata macam ini adalah paras cut loss level yang untuk kita tak nak monitor hari-hari, boleh tukar validity ni kepada good till date. Jadi maksimum adalah sebulan daripada sekarang. Jadi kalau kita buat setup yang macam ni, bila kita busy buat kerja, buat hal masing-masing, so kita biar je saham ni naik turun. Tapi kalau lah dia turun, maknanya dia buat hal lah, turun sampai RM1.17 ni, dia akan automatic queue untuk beratur jual pada RM1.17. So bila kita klik send ni, masukkan password macam biasa, trading pin sama dengan password, klik OK. Tak nak saya OK kan klik OK. So dia akan automatic capture kita punya stop limit yang kita dah set tu. Jadi
Kalaulah selama ni nanti later on, kalau harga saham tu selagi dia tak mencecah paras tu, kita takkan terjual saham kita, masih lagi kita akan simpan. So hanya bila mencecah paras tu je baru dia auto terjual. Okay, ada beberapa soalan. Ada yang kata kalau saya dah set stop limit ni, ada tak situasi yang walaupun dia dah jatuh bawah daripada harga tu, saham saya masih tak terjual? Okay, jawapannya ada. Okay, contoh katalah kita set kita punya situasi yang kita tadi, RM1.17 dengan RM1.17. Setup yang macam ni Okay, 20 lot tadi kan. Setup yang macam ni. So dalam situasi yang macam mana dia tak terjual, contoh bila harga saham tu buka pada harga gap down, so something bad really happen to the company, ada bad news ke apa semua, orang berebut nak jual. Jadi pada keesokan harinya tiba-tiba dia gap down lah, dia buka pada harga RM1.15. Jadi sistem kita trigger kata kalau cecah 1.17 automatic beratur. Jadi bila dia melangkau gap down sampai bawah paras stop price kita, jadi itu kemungkinan saham kita tidak terjual. Sebab bila kita queue pun, bila sistem auto queue pun, harga kita dah di atas. Itu kita kena faham tu. Ataupun dia bukan gap down, tapi pada hari tersebut, hari trading dia turun dengan terlalu laju. Sistem kita kata, okay, bila cecah RM1.17, tolong queue untuk sell pada RM1.17. Tapi pada waktu tersebut, dia jatuh terlalu laju, dia sentuh 1.17, sistem auto queue 1.17. Masa dia auto queue tu, harga dah RM1.15, RM1.14. Jadi pada waktu tu juga, order kita akan tergantung di atas lah. Jadi masih belum terjual. So bila berlaku situasi macam tu, apa kita nak buat? So sama ada kalau kita betul-betul nak jual, kita boleh klik dekat order status ni, dan kita boleh right click dan cancel kita punya stop limit ni, dan queue sell macam biasa pada harga tersebut. Okay, itu kalau stop limit yang kita kalau kita nak fungsi yang macam cut loss punya level lah. Okay, selain daripada tu, ada yang ini jarang orang bincangkan juga. Sebenarnya stop limit ni juga ada untuk buy. So kalau anda klik dekat buy ni, untuk saham yang biasanya ini digunakan untuk orang yang dia nak buy on breakout. Dia nak buy on breakout. Sebagai contoh, katalah contoh kita tengok contoh. Kita ambil je apa-apa saham yang let's say PK ya, RM1.15. Okay, contoh. Okay, maybe sekarang ni katalah kita nampak resistance dekat RM1.64. Jadi mungkin dia dah monitor ni, tapi dia nak beli bila harga dah mencecah atas ni, atas RM1.63 ni, bila dah breakout baru dia nak beli. So itu boleh gunakan fungsi stop limit buy. Okay, contoh katalah dia agree 165 ni harga resistance. Jadi kalau harga dia cecah 166, dia nak automatic beli. Okay, dalam case macam tu kita boleh buat. So kita cari saham PK. Ni contoh je contoh so kita kata anda boleh klik buy ni, klik buy. Okay, so dalam case tadi kita nak stop limit buy. So dia nak beli bila dah harga dah tinggi tu baru nak beli. Ni biasanya strategi buy and breakout. So katalah dia nak beli simple 30 lot katakan. So kat sini limit ni macam biasa, tukarkan kepada stop limit. Kalau kita klik limit tu dia akan buy terus. Tapi ini kita tak nak beli lagi. Bila harga mencecah ni baru nak ni. So formula dia sama macam tadi. Jadi contoh kalau harga dia mencecah berapa tadi? 166 katakan. Kalau harganya naik tiba-tiba mencecah 166, okey, tolong beli pada harga 1.66 macam tu. Okey. So itu adalah cara dia. So maknanya selagi bila kita klik send ni, kita belum beli lagi saham ni. Kita belum beli lagi. So ini pun boleh tukar juga good till date lah. Kalau nak kalau macam nak tunggu, kita tak tahu bila, boleh gunakan fungsi ni sama macam ni. Jadi kalau kita buat setup macam ni, so kita tak akan beli lagi saham tu. Bila harga dia dah mencecah 166, barulah dia akan queue untuk beli. So ini biasanya untuk buy and breakout. Okay. So itu adalah fungsi-fungsi stop limit sell ataupun dan juga stop limit buy. Okay, ada juga yang tanya soalan, boleh tak kalau saya nak setting dua-dua? So dia kata dia dah ada trading plan macam tadi kan, dia dah beli. Jadi kalau harga tu turun bawah cut loss point tu, dia nak auto jual. Kalau harga tu mencecah target price, dia nak auto sell. Boleh tak? Okay, dalam sistem sekarang tak boleh buat dua-dua serentak yang macam tu, dan tak boleh ada dua order yang serentak macam tu. Melainkan jumlahnya separuh-separuh. Jadi for now anda kena set lah mana yang anda nak jaga.
yang nak automatic jaga. So nak jaga lantai ke, nak jaga target price ataupun nak jaga ceiling. So kebanyakan orang terpulang, dia bergantung kepada strategi bergantung kepada strategi masing. Jadi anda harus pilih satu, dan yang satu lagi tu kena monitor secara manual lah. Tapi mungkin kebiasaannya ramai yang bias untuk jaga lantai, dia automatic set stop limit ni untuk lantai ni. Tapi kalau harganya terbang dan terbang, so dia boleh je nak jual, dah tinggi dah nak jual, dia boleh saja cancel dia punya queue stop limit sell tadi, dan isikan jual secara manual dan secara biasa. Okay, so itulah sedikit penerangan tentang stop limit. Saya harap membantu. So kalau anda suka video yang saya buat, jangan lupa subscribe. Kalau ada soalan ataupun apa topik yang nak dibincangkan, jangan lupa type di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video yang lain.